Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat ber-PKP. Sistem saliran dan seggeraan jalan raya bab 5. So bab ini tak ada pengiraan. Bab ini semata-mata teori, dan kalau keluar soalan pun keluar minta lakarkan. Lakarkan bagaimana nak menyelesaikan masalah resipahan daripada tanah tinggi. Okey, kita akan tengok tu. Okay, dia ada dua topik yang besar di sini. Pertama ialah saliran jalan raya, yang kedua adalah senggeraan jalan raya. Okey, dua-dua tu sebenarnya nak kata saling berkait pun tak really. Dua boleh jadi separate bab sebenarnya, tapi okay, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sistem saliran jalan raya dan apa yang kita boleh lihat dalam senggeraan jalan raya. Sistem saliran jalan raya adalah proses mengawal dan menyingkirkan air berlebihan daripada permukaan turapan dan air bawah tanah dalam lingkungan right-of-way dan kawasan bersebelahan dengannya. Jadi kita nak kawal bukan saja air yang daripada atas, air daripada hujan, daripada air larian. Itu juga kita nak kawal daripada air aquifer ataupun air bumi, supaya kalau dia increase air bumi naik, maka macam mana kita nak kontrol supaya dia tidak menyebabkan kegagalan kepada struktur turapan. Okay. Sebab air bumi dia tak tetap ya, dia akan tinggi bila hari hujan dan akan rendah bila hari kering. Disebabkan air adalah musuh kepada turapan, sudah air daripada hujan, air larian, kita kena singkirkan cepat-cepat daripada permukaan jalan. Okey. Right of way saya rasa ini dah ada dalam bab 4. Jadi macam kita ulang tayang inilah bab 4. Okey. Apa yang ada pada satu right of way, okay, kita tengok adalah kalau macam juga dengan kereta rentas jalan. Ini lagi jelas lah. Kalau bab 4 itu patut saya tunjuk gambar ni lah. Okay, macam mana daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okay, dia mirror lah selalunya. Kalau jalan yang ini, dia mirror lah pada yang sebelah sana. So yang contoh di sini ada Rizal Parit, okay, ada landscape, okay. Ada tunak pula. Okay, kemudian ada landscape, okay. Laluan pejalan kaki, laluan motosikal, carriageway. Carriageway ini 7 meter, maksudnya dia 2 lorong lah. Kemudian ada marginal street, okay. Ingat ada marginal street, ada median, okay. Dan sebelah sana tu dia akan mirror kepada sebelah sini lah, sama juga. Ini contoh right of way 40 meter, okay. Ini yang lagi panjang lah. Ini kalau tengok carriageway dia sama, dia ada dua lorong, dua alur, tapi dia mungkin banyak lagi elemen yang diambil kira di sini. Ada utilities, ada drain reserve, kan? Biasanya right of way yang besar ni adalah untuk pembangunan masa depan lah. Okay, kalau dia nak besarkan lagi jalan, okay, dia ambil right of way yang lebih besar. Okey, cerita ni ialah saliran jalan raya tadi kan. Kita sebenarnya kita nak singkirkan air daripada permukaan right of way lah. Daripada right of way ni kita nak singkirkan. So kalau daripada permukaan jalan, kita akan singkirkan ke kiri dan kanan jalan dengan sifat yang ada pada permukaan jalan, itu ada normal crown, ada 2.5% punya kecerunan. Dia akan membawa air ke kiri kanan jalan masuk ke dalam longkang, dan longkang seterusnya kepada longkang yang lebih besar, monsoon drain, kemudian terus ke sungai dan ke laut. Okey. Ini adalah macam mana bagaimana hubung kait antara pentingnya saliran jalan raya. Okey. Jadi punca air permukaan adalah daripada hujan lah. Hujan. Kemudian hujan ni akan meresap ke tanah melalui dia mungkin ada kawasan empif kiri kanan jalan meresap ke tanah, ataupun dia juga boleh menyusup melalui turapan. Okey.
Air yang merosak tanah ni akan bergabung tenaga dengan air bumi, dan menyebabkan air bumi ni akan meningkat. Sebenarnya dia akan sampai ke bahagian subgrade, okey, dan subgrade ni akan lemah dan seterusnya menggagalkan keseluruhan struktur turapan. Okey, manakala di atas permukaan jalan mungkin juga ada air bertakung. Okey, air bertakung ni akan merosakkan lapisan permukaan turapan. Dan ini bahaya kepada pemandu kenderaan. Okey, di sini kita mungkin akan lihat hubungan kait antara elemen yang dalam segera jalan raya dengan apa yang berlaku bila berlaku tengah air dan merosakkan jalan. Okey. Dan di atas permukaan air juga akan berlaku penyertaan air aquaplaning, spray and splash. Aquaplaning ni macam kalau korang tengok orang jual tayar kan, dia akan promote aquaplaning. Dia good for aquaplaning, which is kalau di atas permukaan jalan dia akan menyebabkan air kecil dengan jalan. Jadi tayar tu akan jejak pada permukaan jalan lah. Kalau tak, kita akan lihat tayar akan sebenarnya berjalan di atas air. Begitu kadang kontrol kita akan rasa ruyung, kita punya kereta akan gelong lah. Okay. Kemudian spray and splash, of course lah, siapa yang naik motor dia memang kena splash lah dengan kereta selalunya. Okey, dengan sebab itu kita perlukan penyaliran permukaan lah untuk takaran air ni, atau ponding tadi kita perlukan penyaliran permukaan. Penyaliran permukaan ni yang kita cakap jalan kita tak buat flat, kita ada normal crown 2.5%, ataupun di lengkung mendatar kita ada super elevation, which is dia memang ada cerun yang menyebabkan air akan mengalir ke longkang. Dan untuk menyelesaikan masalah air bumi ni, kita perlukan satu sistem penyaliran sub permukaan. Jadi kita akan lihat apa yang dimaksudkan saliran permukaan dan sub permukaan. Okay, fungsi utama sistem saliran jalan raya adalah untuk menghalang banjir dan ponding atau pertabungan air di atas jalan, untuk melindungi keupayaan galas permukaan dan bangsa grade untuk menghalang hakisan dicerun. Ini ada tambahan open drain. The principal types of drainage system kita ada open drain, kita ada pipe drain, dan kita ada French drain. French drain ni adalah sub permukaan lah. Open drain adalah permukaan. Pipe drain mungkin dia half-half. Okay. Open drain untuk bawa air larian. Okay. Pipe drain ni adalah untuk dia conjunction dengan kita belajar di pickup tu ada gegelok kan, okay. Dan French drain. Kita akan tengok apa itu French drain. Okay, ini contoh. Okay, sebab tu dalam bab ni ada banyak lukis-lukis kan, tengok banyak lakaran lah. Okay, ini contoh sistem raya permukaan, bagaimana air itu dialihkan dari permukaan jalan, mungkin daripada rumah, okay, seterusnya ke sistem sadar permukaan seperti parit longkang, okay, gegelok, okay, culvert, okay. Okay, ini semua bagaimana sistem sadar permukaan berlaku. Okay. Dan elemen-elemen dalam sistem sadar permukaan kita akan go through camber, corong memanjang, okay, culvert, mentung, longkang parit erong dan gegelok. Apa itu camber? Camber ni sebenarnya istilah kadang berbeza. Kadang bila bab saliran ni, kalau kita kerja bab saliran ni, dia orang GPS ni settle kan. Tapi kalau buat jalan OJTR. Sekarang dia guna istilah yang berbeza. Okay. Sedangkan benda-bendanya ialah elemennya adalah yang sama, unsur yang sama. So camber ni adalah normal crown tu lah. Okay. Bentuk cembung pada binaan jalan raya. Okay. Dan bahu jalan daripada tengah ke bahu jalan, membolehkan air permukaan mengalir dari puncak ke pinggir jalan, seterusnya masuk ke parit, betul dan sebagainya. Cerun camber adalah bergantung pada jenis bahan binaan. Cerun camber biasanya 2.5 kan, sama dengan normal crown,
cerun rentas normal. Okey. Kalau LLM, okey, untuk expressway tidak kurang daripada 2%. Okey. Ini adalah camber. Okey, soalan macam ni lah, lukiskan camber. Okey. Awak kena lukis. Kalau tengoknya, bahu jalan dia lebih cerun berbanding dengan laluan permukaan. Laluan permukaan dia 2.5, bahu jalan macam 4%. Okay, dia akan bawa air tu masuk ke V-drain atau U-drain atau whatever. Okey. Kemudian cerun memanjang. Cerun memanjang ni kalau kita tengok ni adalah kalau vertical alignment tu ialah yang grade memanjang. Okey. So grade memanjang lah sebenarnya ni di dalam apa? Dalam vertical alignment, penjejaran pugar. Okey, cerunnya tidak mendatar dari 0.5, LLM 0.3. Ini sama kan nota dia. Pada erong gegeluk ini adalah yang jalan ada curve, ada berbendul. Okay. Air mengalir tepi jalan disalurkan kepada sela jarak tertentu melalui parit erong, scupper drain and gegeluk kali. Air permukaan kemudian disalurkan ke parit yang akan mempunyai ke parit longkang tepi jalan. Okey, ini adalah gambaran gegeluk bendul jalan. Okey, parit erong, okey. Dia punya tu. Jadi mungkin awak kena lukiskan ini, okey, parit erong dan gegeluk. Okey, ini gambaran di tepi jalan lah yang sebenar. Okey, ini lagi lakaran yang ada. Longkang parit. Kalau tak kenal longkang parit, tak tahulah. Okey. So, dibina di sepanjang tepi jalan. So, bila kita belajar ni, kita sepatutnya lebih menghargai lah. Lebih menghargai sistem saliran. Okey. Kalau mungkin kita macam tak berminat kan dengan sistem kenapa? Jalan dah cantik kan, apa nak ada longkang semua. Inilah sebenarnya kita nak singkirkan air daripada permukaan jalan supaya kita pastikan bahawa jalan ni tak rosak. Okay. Open drain. Okay, ini semua gambar. Ini saya bagi nanti slide. Culvert, pembetung. Okay, pembetung ni sebenarnya ada dalam bab 2. So saya dah keluarkan daripada bab 2 masuk terus dalam bab ni. Bab ni pun ada sentuh pembetung. So kita tak mahu ada redundant. So kita masuk semua pembetung dalam bab 5. So pembetung apa tu? Ialah culvert. Laluan bawah, mesti lalu bawah tanah. Okay, kalau kita nampak dekat luar tu, itu bukan culvert. Itu adalah longkang. Okay, yang kita tak nampak yang berlalu bawah tanah itu adalah culvert. So dia bergantung pada pemilihan bahan, bentuk, muka keratan dan bilangan pembetung. Okey, ini adalah faktor-faktor yang diambil kira dalam pembinaan pembetung. Menyediakan laluan air mencukupi, terutamanya ketika hujan lebat. So kena tengoklah hujan tu. Ini memang JPS ni kerja kan, nak kira hujan semua. Kekuatan struktur mencukupi untuk menanggung beban tanah, tambak lalu lintas, keturunan yang mencukupi untuk mengelakkan mendapan hakisan. Tembok perlu dibina di bahagian keluar masuk pembetung. Asas perlu dibina tempat yang tanah tidak kuat. Bila tanah tak kuat, kena ada foundation untuk pembetung. Ini adalah contoh 4 jenis pembetung. Pembetung pipe, pembetung arch, gerbang, pembetung kotak, culvert, pembetung rasuk. Agak-agak awak mana satu yang sebenarnya menyenangkan antara semua ini? Okay. Pembetung rasuk, jelaslah sebab dia besar. Kalau kita kalau kata debris ataupun sampah-sampah tu sampah kecil-kecil, so semua boleh lalu. Tapi kalau sampah tu katakan kerbau terlembu mati kan, bangkai kerbau. Kalau kita tengok bentuk kotak mungkin sangkut kat tengah. Tapi bentuk culvert beam culvert ni mungkin dia boleh lalulah bawah tu. Ini lagi pembentuk. Okey, kita stop dulu. Kita lepas ni kita sambung untuk sistem sub permukaan.